Okay, chapter 9. What will you learn? Okay, in this chapter, you will learn about speed and also acceleration. So we have two subtopic, 9.1, speed, 9.2, acceleration. Okay, kemudian ada beberapa words yang perlu kamu ketahui. Okay, sebagai contoh speed, iaitu laju, distance, jarak, time, masa, unit. Okay, ini sama dah. Acceleration, okay. Pecutan, deceleration-nya pecutan. Okay, mungkin ni ayat baru bagi kamu lah. Okay, dia ada acceleration dengan deceleration. Kemudian kita ada average speed, okay, laju purata, and then uniform speed, laju seragam, non-uniform speed, laju tak seragam, and then stationary, pegun. Okay, pegun ni maksudnya dia ada dalam keadaan dia tak bergerak lah pegun. Okay, we go to the first subtopic, speed as a rate. Okay. Okay, ini adalah rumus bagi speed iaitu distance bahagi time. Okay. Speed adalah distance bahagi time. Okay, maksudnya laju adalah ataupun hal laju sama dengan jarak bahagi masa. Okay, saya nak kamu hafal segitiga ni. Okay, dengan kedudukannya D ke atas, S dengan M. So apabila dia minta speed, okay, speed maksudnya D ke atas bahagi dengan yang bawah. Atas bawah maksudnya bahagilah. Okay, distance over time. Okay, kenapa dia buat M? Sepatutnya tak perlu M, guna T. Pelik juga aku tak. Kenapa dia guna M? Okay, seloknya guna T lah, time. Okay, and then kalau dia minta T, okay, saya guna T T for time. Mungkin M tu masa kot, tapi dia kan tak apalah, biarlah. Okay, katakan dia minta time, okay, maknanya time adalah warna kuning tu. Okay, saya potong terus lah. Okay, sepatutnya T kat sini. Okay, seloknya T untuk kamu faham. Okay, so apabila dia minta time, so bermaksud D over S. Okay, D over S adalah distance bahagi dengan speed. Okay, kalau dia minta D, okay, D ke atas maknanya S dengan M. Okay, apabila S dengan T. S dengan T ni bersebelahan, bermaksud dia adalah operasi darab. Okay, bermaksud speed, okay, times dengan time. Okay, darab dengan time. Okay, samalah dengan yang ni. So kita ada speed iaitu S D over time. Okay, kamu ingat satu pun cukup dah sebenarnya. Kemudian kita just main formula je. So apabila dia nak D, okay, apabila nak D, so T ni bawa ke kiri. So bermaksud ni akan jadi operasi darab lah. S darab T. So samalah macam tadi. S darab T for distance. Okay, ingat tiga ni. Selalu sangat ditanya. Okay, we go to the next example. So Aida walks to shop over a distance of 100 meter in 5 minutes. Okay, calculate the speed. So kita dah tahu tadi formula speed adalah distance over time. So here is distance 100 meter and then time is 5 minutes. Okay, so 100 divided by 5 we get 20. So formula is meter per minute. Okay, meter per minute. So apa maksud dia? Maksud dia therefore Aida walks 20 meter every minute. Okay, 20 meter per minit maksudnya 1 minit tu dia dah bergerak sejauh 20 meter. Okay, so antara unit yang perlu atau perlu kamu tahulah. Okay, kebiasaannya meter boleh jadi per minit. Meter juga boleh jadi per second. Okay, sebab unit ni unit yang kecil. Kalau unit yang besar, sebagai contoh kilometer. Okay, kilometer per hour. Ini kita biasa tengok kan dekat jalan raya. So kilometer per hour. So soalan boleh juga minta kamu tukar. Okay, minta kamu tukar unit. Contoh kat sini meter per minit kepada kilometer per hour. Alright, ataupun meter per minit kepada meter per second. Okay, nanti yang tu next lah saya akan tunjuk bagaimana nak tukar. Okay, so kena ingat, so atas dia M, bawah dia min. Min tu maksudnya minit. So M meter per minit. Okay, maknanya dalam 1 minit dia bergerak atau berjalan sejauh 20 meter. Okay, next. Khairul Hafiz and Badrul Hisham are young state sprinter. During a 100 meter event, Khairul Hafiz finished in 10.18 second while Badrul finished in 10.25 second. And they calculate their speed. Okay, so kita tahu speed adalah distance over time. So kita kira setiap orang lah. So here is Khairul Hafiz. So distance dia
100 meter. Okay, masing-masing sama distance, cuma masa berbeza. Okay, 10.18. So kira-kira akan dapat 9.82. Okay, seterusnya untuk Badrul Hisham. Okay, formula yang sama, distance over time. Okay, distance yang sama 100 meter and then time dia berbeza lah. 10.25. Tadi 10.18. So bahagi, so akan dapat 9.76 meter per second. So daripada sini kita dapati speed untuk Khairul lagi tinggi, 9.82 meter per second. Maknanya dalam 1 second tu dia dah bergerak sejauh 9.82 meter. Berbanding dengan Badrul Hisham dalam 1 second tu dia dah bergerak sejauh 9.76. Dari segi logik, Khairul Hafiz lebih laju lah. Sebab dia mengambil masa 10.18 compare to Badrul Hisham 10.25. Okay, next, uniform and non-uniform speed. Okay, kamu lihat movement of the marble dekat diagram bawah ni. Okay, kita ada marble A and marble B. Okay, contoh yang pertama, jarak, selepas 1 second, marble A sejauh 2 cm, kemudian another second, 1 second, 4 cm, another 1 second, 6 cm, another 1 second, 8 cm. Okay, compare to marble B, first second 2 cm, another second is 3 cm, another second is 5 cm, and then another second is 8 cm. So, masa dan jarak ni kita boleh wakilkan dalam bentuk graf. Dalam bentuk graf. Sebagai contoh, pasti X ini second, pasti Y adalah distance. Distance 2 cm in 1 second. So dia tandalah kat situ. Allah. Sekejap. Dia tanda kat sini. Kemudian, second yang kedua, sejauh 4, second ketiga sejauh 6 dan seterusnya 8. So bermakna setiap plot tu adalah dalam satu garis lurus. Compare to marble B, first second adalah 2, first second dia 2. Salah ni. First second 2. Macam mana buku tab boleh ada orang masuk? 1 second. Buku kamu sama ke? Buku teks salah ni, buku teks salah. Kenapa saya kata salah? Sebab masa yang pertama dia 2 cm. Masa yang pertama 2 cm. So time dia sepatutnya 1, 2. 2 sepatutnya dekat sini. Kena zoom lah. Dekat sini. Kenapa buku teks ni? Yang seterusnya 3 cm. Saat kedua 3 cm. Saat kedua 3 cm sepatutnya kat sini. Dia semua lari setengah. Saya perasan dia semua lari setengah lah. Kemudian 3 saat 5 cm. 3 saat 5 cm. Pun sama. Kemudian 4 saat 8 cm. 4 saat 8 cm. Yes. Ada dua keadaan. Sama ada yang petak-petak tu salah. Sepatutnya yang saya tandakan X tu lah. Dalam buku teks ni dia dah anjak, dia dah anjak ke kanan sikit. Tapi bentuk dia tetap akan sama. Tetapi apa yang nak ditunjukkan di sini bahawa dia bukanlah satu garis lurus. Bukan garis lurus. So apa bezanya garis lurus dengan bukan garis lurus, straight line ni? Marble A move at equal distance in equal interval of time. Thus, marble A move at a uniform speed. Keyword dekat sini adalah uniform speed. Sepanjang perjalanan dia tu, speed dia sama je. Berbeza dengan marble B. Marble B move at unequal distance in equal interval of time. Interval time tu sama, 1, 2, 3, 4, tetapi dia punya distance dia berbeza. Distance dia berbeza, so bermaksud speed dia pun berbeza lah. So dia bukan uniform speed, non-uniform speed. Therefore, uniform speed is the speed that covers equal distance in equal interval time. Ni dia punya definition dia lah. And then
Uniform speed is the speed that covers unequal distance in equal interval time. Okay, semua masuk dalam masa yang sama, okay, interval yang sama tetapi jarak dia tak sama. Okay, kalau kita tengok pun samalah. Maksud dia iaitu 2 cm, 3 cm, 5 cm, 8 cm. Okay, so pastikan kamu faham antara uniform and non-uniform speed. Okay, kita pergi ke soalan seterusnya. Okay, Farid drove a trailer for 170 km. Okay, biasanya setiap nombor yang diberi itu ada maklumat dia lah. Okay, ini adalah 170 km within the first 2 hours and then 170 km within the next 4 hours. Okay, did the Farid drive the trailer at a uniform speed? So soalan yang pertama and then soalan kedua adalah explain. Okay, so sekadar nak maklum macam baru ni webinar matematik tu apa nama penceramah luar tu dia ada maklumkan lah okay, bahawa soalan KSSM ni memang akan banyak minta explain. Okay, dia akan minta justifikasi. So maksudnya kamu kena bukan sekadar kira saja, malah kamu kena explain. Okay, ada markah untuk explain. Okay, compare dengan soalan KBSM sebelum ni lah. Okay, so dia kata uniform speed. So kita kena tahulah berapa speed dia. So speed adalah distance over time. So distance mula-mula adalah 170 km and then time dia 2. Okay, kamu kena jaga dia punya unit. Okay, jangan tersalah tulis. Okay, kilometer hour. So kilometer per hour 170 bahagi 2 akan dapat 85 kilometer per hour. Okay, kemudian next 4 hours. Okay, sejauh 100 km, 190 km bahagi dengan 4. So kamu akan dapat 47.5 km per hour. So daripada sini kita dapati bahawa the first 2 hours and the next 4 hours is different. Different their speed. So kedua-duanya adalah non-uniform speed. Okay, disebabkan perbezaan lah. Yang tadi 85, yang kedua 47.5. So yang kedua tu dia slow sikit lah. Okay. Ni apa ni? Main golf. Okay, Encik Mahesh hit the golf ball from pole P to pole S. Okay, daripada P kepada S. Jauh tu. Okay, P kepada S. Passing through pole Q and R. So dia akan melalui lah Q dan juga R. So did the golf ball have a uniform speed? And then explain. Okay, kat sini dia ada beberapa maklumat lah. Sebagai contoh daripada P ke Q, dia dah bagi 40 meter and 2 second. Q ke R 70 meter to 3.5 second. And then R ke S is 60 meter and 3 second. Okay, kita akan cari setiap pergerakan dia lah daripada P ke Q, Q ke R, R ke S. Okay, P ke Q kita dah ada jarak dia iaitu 40 meter bahagi dengan 2. Okay, 40 bagi 2 kita akan dapat 20 meter per second. And then R to S 60 over 3, 20 meter per second. And then 70 over 3.5. Okay, kita dapati daripada ketiga-tiga perkiraan ni dia punya speed adalah sama. So apabila sama dia adalah uniform. Okay, uniform speed. Tapi secara logiknya tak betul lah. Okay, jarang lah untuk dapat speed yang sama. Bila kan kita pukul kan ada masa kuat, ada masa slow kan. So ini sekadar nak tunjuk lah. Maknanya di setiap P ke Q, Q ke R dan R ke S tu speed dia sama. Right? Okay, seterusnya average speed. Ni pun selalu sangat ditanya. So pastikan kamu dapat beza lah. Okay, dia formula dia asal daripada speed juga. Cuma apabila dia minta average, perkataan yang perlu kamu tahu adalah total. Okay, total distance over total time. Okay, average speed adalah total distance over total time. Okay, ingat formula ni. Okay, sebagai contoh, we have Amir house and a pizzeria in town A. So dia kata Amir started cycling from his house to town A. Okay, maknanya daripada rumah dia nak pergi town A. Okay, kemudian along the way, he stopped at the pizza to rest. Dia berhenti pizza sekejap. Okay, buat apa? Dia makan. Okay, dia pergi makan, dia berehat dan makan. Okay, before he resumed his journey. Okay, maknanya dia daripada rumah tadi, dia dah bergerak sejauh 10 kilometer.
Okay, sekarang ni dia tak bagi berapa tempoh masa tetapi dia bagi pukul berapa. Okay, contoh kat sini dia starting from 9 AM and then arrive at town A is 12:15 PM. Okay, he arrived in town A 12:15 PM and then calculate average speed of the journey in kilometer per hour. Okay, ini dia dah tetapkan kilometer per hour. Okay, pastikan kamu punya unit mesti, okay, mesti sama dengan kehendak soalan. Tak boleh buat dalam minit, tak boleh buat dalam meter. Okay, yang tu yang menyebabkan selalunya salah. Okay, tak ada jawapan dia. Okay, so macam mana nak buat ni? Okay, tadi kita tahu, kita tengok balik formula. Average speed adalah total distance bahagi total time. Okay, saya buat shortcut. Average speed adalah total distance bahagi total time. Okay, saya guna keyword kat situ. Okay, so total distance. Okay, total distance, jumlah jarak dia lah. Okay, jumlah jarak dia kita ada 10 km and 25 km. So, kita just tambah sahaja. Okay, so kat sini dia akan dapat 35 km. Right? So, seterusnya total time. Okay, total time. Okay, masa. Okay, tempoh masa dia tak bagi tapi dia bagi dalam bentuk jam. Okay, pukul berapa kan? 12 suku hingga 9. Macam mana nak buat ni? Kalau kamu ingat lagi sekolah rendah dulu ada buat macam ni. So, sini time. Hour. Time pula dah. Hour. Okay, sini hour. Sini minit. Okay, 12 suku. Tolak dengan 9. Okay, ini mudahlah sebab 15 tolak kosong. Okay, anda kata kecil tolak besar, so kita kena pinjam dekat hour and then tambahkan 60 dekat minute. Right? Itu kalau kecil tolak besar. So now 15 minus 0, so kita akan dapat 15. Okay, 12 tolak 9, 10, 3. Okay, so 3. 3 jam, okay, bermaksudnya adalah 3 jam 15 minit. Okay, maksud dia adalah 3 hours and 15 minit. Okay, kita pergi balik kepada formula tadi. Total distance over total time. Okay, saya buat ke kanan lah. Okay, total distance kita ada 35 okay, kilometer. Total time. Okay, kalau ikut soalan, dia nak dalam kilometer per hour. Okay, per hour. Tetapi jawapan kita dalam 3 hour and 15 minutes. Okay, kemudian apa yang perlu kita buat? Kita perlu tukarkan minutes. Okay, perlu tukar minit ni kepada hour. Okay, siapa ingat lagi? 1 hour berapa minit? 1 hour berapa minit? 60. Okay, 60 minit. So, apabila kita nak tukar 15 minit ni, bahagilah. Okay, bawah bagi atas. Okay, bawah bahagi atas and then darab sebelah ni. Okay, so bermaksud, okay, boleh tekan kalkulator 15 bahagi 60. Akan dapat 0.25. Okay, akan dapat 0.25 hour. So, maknanya kamu total lah. Okay, tambahkan dua-dua ni. So, therefore, you get 3.25 hour. Okay. Pastikan betul So, bermakna akan dapat 3.25. Okay, yang tadi 25 hour. Jangan salah ni. Okay, so bahagilah. 35 bahagi 3.25. So, akan dapat 10.769. So, kita tukar 10.77. Okay, kita ambil 2 decimal places. Okay, 10.77 kilometer per hour. Okay, 10.77 kilometer per hour. Okay, pastikan kamu boleh kira Okay, itu dia tentang average speed. So, you have to know the total distance and also the total time. Okay, biasanya akan memerangkap kamu dekat total time ni. Okay, macam inilah dia bagi 3 hour and 50 minute. Kamu kena tulis dalam hour. So, di mana minit tu tukarkan kepada hour, kamu akan dapat 0.25 and dia tambah dengan 3 tadi. So, kamu akan dapat 3.25. Kadang-kadang soalan minta minit. So, kena hati-hatilah kat situ. Okay, bergantung pada soalan. Okay, kita tengok soalan seterusnya. Okay, a bus depart from Puchong at 0825. Okay, maksud
0825 ni adalah pukul 8.25 pagi and arrive in Perai at 13.45. Okay, ini maksudnya 13.45 ni adalah pukul 1.45 petang. Okay, ini adalah waktu dalam 24 jam. Okay, pastikan kamu tahu. Selepas 12 tu bermaksud contoh ada 11, 13, 14, 15 tu maknanya dia buat dalam sistem 24 jam. Okay, sistem 24 jam bagus sebenarnya untuk mudah pengiraan. Okay, if a total distance, okay tadi saya highlight untuk masa. Okay, dekat sini bermaksud akan ada tempoh masa lah. Okay, if the total distance travel is 354 km. Okay, dia dah bagi dah. Dia dah bagi total distance travel adalah 354 km and then calculate average speed in kilometer per hour. Okay, so macam tadi, kita ulang balik. Average speed adalah total distance bahagi total time. Okay, total distance dia dah bagi 354 km, so tak ada masalah. Kemudian total time. Okay, total time. Okay, total time ni kena carilah sebab dia bagi jam kan. So, so kita ada hour, kita ada minutes, 13.45, so dia banyak sikit. Okay, mestilah masa selepas tolak masa sebelum. Jangan kamu buat terbalik pula. Nanti dapat negatif. So 0825. Alamak. Okay. Sama jugalah. Okay, nombor besar tolak nombor kecil. Tak ada masalah. Dia tak tunjuk pula satu nombor kecil tolak besar. Okay, so 45 tolak 25. So sini akan dapat 20. Okay, kat sini akan dapat 5. Okay, so bermaksud dia 5 hour 20 minit. Okay, 5 hour 20 minit. Ingat dia nak kilometer per hour. So kena tukar lah. Okay, kena tukar 20 minit ni. Kita buat contoh macam ni. So 20 ni kita bahagikan dengan 60. Mana kalkulator saya tadi. So akan dapat 0.3333. Okay, panjang lah. So kita ambil tu decimal places 0.33. Okay, 0.33. So bermaksud 20 minit ni adalah 0.33 hour. So tukar tambahkan dengan 5. So bermaksud we get 5.33 hours. Okay. Okay, so apa perlu kita buat? Kita gantikan dalam formula. Okay, kita gantikan dalam formula tadi. Total distance is 354 km. Okay, biasakan tulis unit. Supaya jawapan akhir nanti kita lebih confident lah. Kita tahu nak guna unit apa. Okay, 5.33 hour. So, final answer is, okay, boleh guna calculator. Kira sama-sama berapa. So, 354 bahagi dengan 5.33 akan dapat 66.42. Okay, 66.42. Okay, 66.42 kilometer per hour. Okay, kilometer per hour. Okay, boleh faham tak setakat ni? Boleh. Boleh faham Alright, Alhamdulillah. Okay, kita rest seminit dua. Seminit dua dalam 10. Sekarang 10.32, 10.34 lah. Okay, 10.34. Kejap lagi, okay, yang ni dia agak kompleks sikit. Sebab dia banyak jalan kira. Okay, kamu boleh tengok-tengok dulu latihan tadi. Fokus yang tadi tak apa juga. Okay, sekejap kita sambung balik. Dan seminit dua yang tu. Okay, kita sambung seterusnya. Okay, ini paling penting. So, ini basic bagi kamu dan kamu akan guna. Okay, akan guna untuk peringkat SPM nanti untuk luar. Okay, selepas SPM pun sama juga. Okay. Okay, yang pertama untuk convert ni, kamu mestilah kuasai dia punya formula. Okay, sebagai contoh, 1 km is equal 1000 meter. 1 meter equal to 100 cm. Okay, jangan tersilap pula. 1 meter kamu buat 1000 cm. Salah So 1 meter is 100 cm. Okay, ini yang darab-darab ni dulu kamu guna masa, saya pastilah kamu guna masa UPSR dulu kan. Dia kata besar ke kecil lah, kecil ke besar.
besar ke kecil darab, kecil ke besar, apa nama, bahagi. Okay, begitu juga dengan 1 hour equal to 60 minute and then 1 minute to 60 second. Okay, ini biasanya tak berubah lah. Okay, so dan kamu perlu tahu juga apabila melibatkan dua unit. Okay, dua unit itu bermaksud sebagai contoh daripada kilometer nak pergi kepada sentimeter. Okay. So kalau ikut anak panah ni, kamu kena darab 1000 dua kali lah. 1000 dan 100. Kemudian daripada cm tu kilometer bahagi 100. Kemudian jawapan dia bahagi lagi dengan 1000. Okay, kemudian ada satu lagi untuk masa. Okay, masa ni biasanya tak ada masalah, iaitu 60. So hour to minute darab 60, minute to second is times 60. Okay, maknanya kamu daripada hour ke second. Okay, ada soalan yang akan minta daripada hour ke second, maknanya kamu kena darab 62 kali. Atau kalau kamu dah hafal, sebenarnya senang ya. Darab 60 dia sebenarnya adalah darab 360. Okay, 6 kali 6, 36, 60, 3600. Okay. Okay, begitu juga bahagi. So, bahagi 60 bahagi 60. Okay, yang ini kaedah, saya pasti kamu guna kaedah ni masa UPSR dahulu. Okay, saya nak tunjuk satu lagi cara sebenarnya lebih mudah. Okay, nak kata mudah pun nanti kamu tengok dululah kamu boleh ni tak. Okay, tapi yang ini lebih sesuai guna supaya nanti tak tersilap nak darab berapa kali kan. Okay, sebagai contoh, we have the speed limit of jalan persekutuan is 90 km per hour. So, convert this speed to meter per second. Okay, meter per second. So, apa yang perlu kamu buat? Yang pertama, A, 90 km per hour. Buat macam ni. Okay, 90 km per hour. Per hour ni sebenarnya adalah per 1 hour. Okay, kita tengok apa yang kita nak. Meter. Okay, meter. Okay, apa yang kamu buat? Cuba elakkan yang guna formula tadi lah. Okay, saya tunjuk satu lagi kaedah yang lain. Okay, unit yang kita nak tukarkan adalah kilometer kepada meter. Okay, kilometer kepada meter. Kemudian kilometer ni dia berada di atas. Okay, dia mesti berlawan. Kalau dia ke atas, kita tulis dia kat bawah. Okay, kalau dia ke atas, okay, next dia dekat bawah. Tujuan dia kita nak potong-potong. Okay, apa kaitan kilometer dengan meter? Okay, kilometer dengan meter. So, kilometer dengan meter adalah 1 kilometer bersamaan dengan 1000 meter. Okay, 1 kilometer bersamaan dengan 1000 meter. So, apa yang akan berlaku adalah nanti kamu akan potong kilometer, alamak halusnya, kilometer. Okay, so tinggallah meter. So, tinggallah meter. Dah jawab soalan. Kemudian, darab lagi. Maksudnya saya guna kaedah ni kita sekaligus. Okay. Bukan kita nak buat kilometer tukar kepada meter, hour tukar pada second. Okay. Tu akan ambil 2-3 kali pengiraan lah. Okay, sekarang ni hour. Hour nak tukar second. Okay, macam tadi hour nak tukar second kena melalui minit dahulu. Okay, kena lalui minit dahulu. So apa kaitan dia? Okay, sekarang ni hour dekat bawah. Okay, hour dekat bawah. So H kat bawah, lawan dia H kat atas. Okay, lawan dia H dekat atas. Okay, hour mesti melalui minit dahulu. Okay, hour mesti melalui minit. 1 minit M-I-N, bukan M. M tu adalah apa nama meter. Okay, so apa kaitan dia? Kaitan dia adalah 1 hour equal to 60 minit. Okay, 1 hour equal to 60 minit. Okay, ni saya tunjuk satu-satu dahulu. So bermaksud hour tadi dah boleh potong kat sini. Okay, meter tadi jangan kacau. Okay, meter tadi jangan kacau. Yang ni kita dah dapat yang kita nak. Okay, now hour dengan hour potong. Okay, sebab tadi hour dekat bawah, so dia mesti berada hour kat atas. Okay, sekarang ni kita dalam minit. Okay, kita dalam minit, sedangkan soalan nak second. Okay, minit sekarang ni dekat bawah. Okay, so lawan dia selepas tu adalah minit dekat bahagian atas. Okay, minit dekat atas. So, apa kaitan minit dan juga second? Okay, second. So, 1 minute equal to 60 second. Okay, 1 minute equal to 60 second. So, apa akan berlaku? So, minit potong dengan minit. Okay, minit potong dengan minit. So, tinggallah seterusnya dalam unit second. So, sekarang ni atas, okay, di sebelah atas, unit dia adalah meter.
Di sebelah bawah unit dia adalah second. So kita dah menjawab soalan. Okay, kita dah menjawab soalan. Dari segi unit kita dah betul. Okay, now kita fokus pada pengiraan. Okay, kita fokus pada pengiraan. Saya buat ke belakang sikit. Okay, ingat pecahan. Pecahan untuk darab, dia bukan sama kapal bawah. Okay, dia mesti kalau atas darab dengan atas, bawah darab dengan bawah. Okay, kita tengok atas, iaitu 90 darab 1000 darab 1 darab 1. Okay, darab 1 ni kita boleh abaikan lah. So bermaksud kat sini 90 darab 1000. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, 1 darab 1 dapat 1. Okay, that's why saya kata boleh abaikan. So 60 times 60. Okay. Okay. Buat tak nanti saya tak muat pula. Okay, so saya buat sebelah kanan lah. Okay, lepas tu tekan sahaja calculator. Okay, tekan sahaja calculator. Ini boleh congak sebenarnya. 9. Tu ada berapa kosong? 1, 2, 3, 4. Okay, 1, 2, 3, 4. Bahagi dengan 6. 6, 6, 36. Ada berapa kosong? 2 kosong. Okay, meter per second. Okay, yang ni, ni boleh guna calculator. Mana saya nak buat ni? Buat sini. Okay, so maknanya 90,000. Okay, bahagi dengan 3,600. So, kamu akan dapat 25. Okay, kamu akan dapat 25 meter per second. Okay, 25 meter per second. Ini saya alihkan sikit. Okay, sekejap Okay. So bermaksud 90 km per hour, okay, kalau kamu bawa kereta kan, bukan kamu bawa kereta, kamu dah naik kereta dan kamu perasan meter tu adalah 90 km per hour, sebenarnya dia adalah sama dengan 25 meter per second. Okay, bersamaan dengan 25 meter per second. So 90 km per hour bermaksud dalam 1 hour kamu dah bergerak sejauh 90 km. Okay, dia adalah sama dalam 1 second, okay, 1 saat kamu dah bergerak sejauh 25 meter laju tu. 1 second 25 meter kan kamu dah gerak. Okay, so bermaksud 90 km per hour adalah bersamaan dengan 25 meter per second. So saya ulang balik macam mana nak tukar unit. Okay, kita ada kilometer per hour. So kilometer ke atas, hour bawah. Okay, ini tak kisah. Kamu nak start kilometer dulu, nak start hour dulu pun boleh. Dua-dua akan sama. Cuma dia beza depan belakang je lah. Okay, sebagai contoh kat sini kilometer. Kilometer nak tukar kepada meter. So apabila kilometer berada di atas, next operation kilometer mesti dekat bawah. So persamaan yang sama adalah kilometer is equal to 1 kilometer equal to 1000 meter. So buatlah 1 kilometer 1000 meter. Okay, potong-potong kilometer dapatlah meter. Okay, dah jawab soalan. Next, bagaimana kita nak tukar hour kepada second? So hour sebelum ni berada di bawah. So next hour mesti berada di sebelah atas. Okay, hour mesti melalui minit dahulu. Okay, ataupun sebenarnya boleh juga kamu nak jump terus ke second. Dia akan jadi 3600 second. Okay, tapi saya nak elakkan tu. Saya buat satu-satu. Okay, 1 hour dengan minit. So 1 hour is 60 minit. Okay, nanti potong hour-hour, so tinggallah minit. So minit pula kita nak tukarkan kepada second. So minit tadi belah bawah, next mestilah minit berada di sebelah atas. So perkaitan dia adalah 1 minute equal to 60 second. Okay, nampak soalan apa kita akan dapat jawapan akhir dalam second. So menjawab soalan lah sebab dia per second. Okay, S tu akan berada di bawah. Okay, seterusnya kita tengok nombor. Okay, kita tengok nombor atas dengan atas, bawah dengan bawah. So 90 akan darab dengan 1000. Ini darab 1 darab 1, kemudian 1 darab 1 darab 60 darab 60. Kira-kira dapatlah 25 meter per second. Okey, itu yang pertama. Okey, tengok B pula. Okey, B sama juga 90 km per hour per 1 hour. Okey, kita nak kepada kilometer per minit. Kilometer per minit bermaksud kilometer ni kita kekalkan. Okey, kilometer ni kita kekalkan. So bila kekalkan tak perlulah nak kacau. So kita nak dalam minit. Okey, dalam minit maknanya hour ni kena tukarlah. So hour di sebelah kiri berada di bawah, di sebelah kanan mesti berada di atas.
Okay, so kaitan dia dengan minit. Okay, double check. Hour per minute. Okay, betul. So bermaksud 1 hour equal to 60 minit. Okay, 1 hour equal to 60 minit. Okay, apa yang boleh dipotong adalah hour and hour. So apa yang berlaku, unit kat atas adalah kilometer, unit kat bawah adalah minit. Okay, kilometer, minit. So bermaksud pengiraan dia adalah 90 darab 1, so kita akan dapat 90. 1 darab 60 akan dapat 60. So kilometer per minit. Okay, so jawapan akhir, okay, boleh tekan kalkulator lah. 90 bagi 60, 1.5. Okay, 1.5 kilometer per minit. Okay, minit mesti min jangan buat M. M tu lain. Okay, so dengan kata lain, 90 km per hour adalah bersamaan dengan 1.5 km per minit. Okay, 1.5 km per minit. Alright. So saya harap kamu kuasailah kaedah pengiraan ni sebab kamu akan guna untuk masa-masa akan datang lah. Okay, saya belajar ni pun masa saya peringkat matrik dulu. Saya lambat sikit dapat kan. Okay, saya peringkat matrikulasi dulu baru saya boleh dapat belajar kaedah ni. Masa tu pun belajar kimia tak silap saya. Kimia dia ada pengiraan dia. Macam inilah kaedah dia. Dia mol apa-apa semua tu. Kalau tak dulu kita akan guna kaedah yang lama. Kilometer tukar pada meter, hour tukar pada second. Lepas tu dah asing-asing kira baru gabung. Kan? Lepas tu pengiraan pun berserabut. Okay. So kita nak elak itu. Ini kita buat sekaligus saja. Right? So nanti saya nak kamu mahir lah. Okay. Bagaimana nak tukar-tukar tersebut. Okay. Kita pergi seterusnya. Alright. Macam mana ni? So we have 120. Okay. 120 meter per second. Okay. Per second. Kita nak tukarkan kepada kilometer per minit. Okay. Kilometer per minit. So bermakna meter tu nak tukar kepada kilometer. So M di sebelah kiri di atas. So sebelah kanan jadi bawah. Okay, meter. Okay. Ni kilometer lah. Okay, sebab apa? Perkaitan dia adalah 1 kilometer bersamaan dengan 1000 meter. Okay, next. Okay, to settle. Tinggallah kilometer. And next, minute. Minute. Okay, macam mana ni? S. Okay, S sebelah kiri di bahagian bawah, S sebelah kanan di bahagian atas. So, kaitan dia dengan minit, iaitu 1 minute equal to 60 second. 1 minute, 60 second. So, apa yang akan berlaku? SS kita boleh potong. Okay, so jawapan akhir, kita tengok balik. Yang atas unit tinggal kilometer, yang bawah unit tinggal minit. Okay, mana kita menjawab soalan lah, kilometer per minit. Right, so lepas tu nak buat apa? Darab sahaja. 120 darab 60. Okay, 120 darab 60 akan dapat 7,200. Okay, better tulis ya. Better tulis ini sebab apa? Kalau kamu ambil, kamu kira terus 120 darab 60 and then bahagi dengan 1000, takut jawapan akhir itu salah. Okay, jawapan akhir kamu salah. So, bila jawapan akhir salah, tak boleh nak bantulah kat mana nak bagi markah. Katakan 2 markah kan. Okay, katakan 2 markah, jawapan akhir dah salah. So, jawapan kat sini pun tak boleh nak bantu. Okay, kalau katakan jawapan akhir salah tapi ada jawapan ni, insyaAllah boleh bantu. Okay, so macam mana ni? So, bahagilah dengan 1000. Ni boleh congaknya bagi ke kiri kan. 1, 2, 3. So, akan dapat 7.2. Okay, 7.2 kilometer per minit. Okay, kalau saya silap begitu Okay, 120 darab 70, 12 darab 6, 72, 00 ada 2, so 1000, 1000 bahagi 1000, gerak 3 kali ke kiri, 1, 2, 3, so 7.2 km per minit. Okay, itu jawapan dia. Okay, harap boleh salin Oh, ada lagi, ada 2. Right. Panjang ayat ni. Apa dia nak ni? Okay, sekejap Dah lama tak bercakap Alright, so Carmilla has won a gold medal in a woman triathlon. Okay, triathlon event. She began the event with a 10 km. Okay, so point penting ni kita highlight. Dia lari 10 km. Kemudian 1500 meter swim. Dahsyat ni.
and then berakhir dengan 40 km cycling. Okay, ada sukan ni. Betul lah nama dia triathlon. So dia bergabung. Ada banyak event dia. Dia run, and then dia swim, and then dia cycling. Okay, bermasuk kat sini kita nampak dia punya jarak dia. Okay, she complete the event in the 1 hour and 56 minutes. So calculate the average speed. Okay, average speed macam tadi lah. Average speed ni selalu tanya. Okay, unit jangan lupa. Kilometer per hour. So ingat tadi kita ada average speed adalah total. Okay, average ni mesti ingat perkataan total. Okay, total distance bahagi dengan total time. Okay, kita tengok dulu. Total distance. Unit yang kita nak adalah kilometer per hour. So kilometer. So adakah dia semuanya dalam kilometer? Okay, swim dalam meter. So bermakna 10 tambah dengan, okay, 1500 boleh tukar kepada kilometer terus. So kat sini bahagi 1000 akan dapat 1.5 and then plus 40 kilometer. Okay, so kat sini kamu akan dapat 51.5. Okay, kalau kamu silap 1500 habis lah. Jangan buat 1500 km pula. Right, so next total time. Total time, okay, tak ada masalah. Total time dia dalam hour, tetapi kita punya ni 1 hour 56 minit. Okay, kita ada 1 hour 56 minit. Okay, apa yang perlu kita tukar adalah minit tadi, iaitu 56 tu bahagilah dengan 60. So akan dapat 0.93. Okay, 0.93 tambah 1 akan jadi 1.93 hour. Okay, so now we have kilometer and hour. Okay, so sambung je tadi. Total distance is 51.5 kilometer and then we divide by 1.93 hour. Okay, kalau saya tersilap kira bagi tahu . So 51.5 bahagi dengan 1.93 akan dapat 26.68. 26.68. Okay, sambil-sambil tu kamu boleh guna calculator. So double check. Yes. Okay, so we get 26.68 kilometer per hour. Okay, ni sebenarnya soalan direct lah. Kenapa direct? Sebab dia suruh cari average speed, kemudian dia bagi total distance and then total time. Okay, soalan tu boleh diubah. Okay, boleh diubah. Diberi average speed. Diberi average speed. So sama ada kamu cari total distance atau cari total time. Okay, soalan ubah pun ubah kat situ lah. So pastikan kamu faham. Okay, average speed. Berbeza dengan speed tadi. Speed tadi distance over time. Okay, average speed mesti ada total. Okay, mesti ada total. Okay, yang ini berkaitan dengan bentuk graf. Okay, graf dia adalah distance over time. Okay, kalau kamu tengok kat bentuk graf, kilometer per hour. So kita boleh baca graf ni. Okay, atau nak baca ayat pun tak apa. Okay, kalau kamu tengok graf ni, okay, fahamkan macam mana bentuk pergerakan dia. Okay, ketika 2 hour, okay, hour, 2 hour. Jam yang kedua, okay, atau 2 jam perjalanan dia. So dia dah bergerak sejauh 88 km. Okay, saya highlight kat sini. Okay, selepas dia starting from 0 hour. So selepas 2 jam, dia dah bergerak sejauh 88 km. Okay, antara 2 ke 3, jarak dia tak berubah. Okay, apabila jarak tak berubah, okay, mungkin masa tu dia berhenti. Okay, dia berhenti dekat R&R ke apa, nanti kita baca balik lah kat situ. Okay, dengan kata lain, dalam masa sejam, okay, from 2 to 3 hours, okay, dia rest, 1 hour lah maksudnya. Kemudian, dia sambung perjalanan sampai jam yang kelima, bukan pukul 5 5 jam kat situ. Okay, dia dah bergerak sejauh 203 km. Okay, ingat tadi, 2 jam, 88 km, kemudian dia rehat sejam. Okay, dia rehat sejam, kat sini ada sejam. Okay, 1 jam, 1 hour. Kemudian dia sambung perjalanan, okay, sampailah 5 jam perjalanan. 5 jam perjalanan tu keseluruhan, termasuk rehat. So pergerakan dia adalah 203 km. Okay, so daripada graf ni kita dah boleh agak lah macam mana situasi dia. So kita tengok ayat. Siti join a school trip to Kuala Lumpur. The school bus depart from school. Oh ni origin Okay, at 7 AM. Okay, dia bagi masa. Dia bagi pukul pukul berapa? 7 pagi. Okay, on their way, they stop at Ulu Bernam Rest. Ni saya katakan tadi. Maknanya dia berhenti dekat R&R Ulu Bernam, area B.
Okay, dia tanda B tadi. For short break, 1 hour tadi. Okay, they continue their journey to Kuala Lumpur. Okay, C. Okay, kat C tadi lah. Okay, the graph shows the movement. Okay, movement of the bus. Okay, betul lah. The school to Kuala Lumpur. Okay, so apa yang dia minta? Average speed and then kilometer per hour. Okay. So sama juga tanya average speed lagi. So average speed equal to total distance A over total time. So total distance. Okay, total distance ni kamu tengok secara keseluruhan. Okay, jangan tengok 88 tambah 203, bukan. 88 tu dia berhenti kejap. Kemudian dia sambung sampailah. Okay, penghujung dia adalah 203 km. So dengan kata lain, jarak dia adalah 203 km. And then we have total time. Okay, total time pun sama juga. Kita tengok secara keseluruhan, iaitu 5. Okay, walaupun dia rehat, tapi kita ambil masa dia. So, is 5 hour. Okay, 5 hour. So, bolehlah kira kat situ. So, total distance is 203 km over 5 hour. Okay, 5 hour. So, bagilah. 203 bahagi 5 akan dapat 40.6. Okay, double check. 40.6. Alright, kilometer per hour. So, double check adakah dia minta kilometer per hour? Yes. Okay, dia minta kilometer per hour. So, jawapan akhir kamu adalah 40.6 km per hour. Kalau saya silap bagi tahu. Okay, so itu dia sepanjang lebarnya. Okay, saya dah ceritakan sedikit. Saya habiskan 9.1 okay, yang berkaitan dengan speed lah. Dan tajuk ni sebenarnya dia lebih kepada average speed. Okay, yang speed apa semua tu dia lebih kepada basic. Dia lebih sekarang ni kamu kena kuasai lah bagaimana nak cari average speed. So ingat balik formula awal tadi, mana tadi? Okay, ni. Saya tak tahu kenapa dia guna M. Nanti saya dah becek apa maksud M. Takkan masa kot. Okay, tak sesuai M. Saya tukar Saya tukar kepada T. Alah, nak buat sini tak boleh. T lah, time kan. S, speed, D, distance. M. Bahasa mana dia ambil M ni. Okay. So guna T. Okay, ingat. So formula ni D berada di atas. So apabila minta D, distance, maknanya S kat bawah dengan T, dia akan jadi operasi darab lah. S darab T. Kalau dia minta kat bawah, contoh S, okay, D per T. Okay, maknanya D bahagi dengan T. Kalau dia minta T, bermaksud D bahagi S. Okay, distance bahagi speed. Okay, tapi kalau kamu hafal satu ni pun tak ada masalah. Just main tukar-tukar je. Okay, nak speed ke, nak time ke, tukar-tukar je kat situ. So macam tadilah, katakan dia nak time. Okay, sebagai contoh speed tadi kan. Speed equal to distance over time. Katakan dia nak time. Time tukar tempat lah. Tukar tempat dengan S. So, time equal to distance over S. Samalah. Okay, kat gambar rajah pun distance over S. Okay, main tukar-tukar kat situ saja. Alright. So saya harap kamu faham berkaitan dengan speed. Okay, ada apa-apa soalan sebelum saya akhiri kelas pada hari ini? Ada. Ada soalan Okay, so jaga diri baik-baik. Okay, sekarang ni keadaan makin merisaukan dengan kita dengar kes pun semakin tinggi. Okay, dah beratus dah puluh ribu dah sekarang ni. Okay, belas ribu, sorry. Okay, belas ribu. So, jaga diri baik-baik. So, jangan lupa study Okay, kamu dah nak exam ni. Okay, pastikan kamu skor betul-betul untuk ujian formatif ni. Okay, biasanya soalan dia tak banyak. Okay, melibatkan 2 tajuk sahaja. Dan juga ujian formatif ni akan membantu kamu lah untuk final sem nanti. Kemudian jangan lupa homework apa semua, kehadiran, quiz, okay, semua tu akan membantu kamu lah untuk dapat PNG yang lebih baik. Okay, saya rasa itu sahaja pada saya. Nanti kalau saya dah siap video ni, saya dah edit apa semua, saya akan upload dalam channel saya. Okay, itu sahaja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Okay, sama. Bye. Bye.
Terbaik.